Okay, InsyaAllah kita sambung bahasan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024. Saya akan membacakan ahli merhormat yang akan berbahas hingga sidang ini tamat hari ini. Lepas ini kita teruskan dengan pucung. Sebelum pucung, saya nak bacakan nama-nama mereka yang akan mengambil bahagian selepas ini. Selepas Jelutong, Tumpat, Bukit Bendera, Betong, Kanga, Tampin, Kuala Pilah, Kuantan, Bakri, Balik Pulau, Pematang Pauh, Beaufort, Alustar, Batang Sadong, Padang Serai, Ampang, Kubang Kerian, Beruas, Dungun, Baram, Pokok Sena, Shah Alam, Sabak Bernam, Seri Gading, Julau, Ratau Panjang, Ipoh Timur, Tanjung Karang, dan kita berakhir dengan Kapar. InsyaAllah kalau masing-masing stick kepada 5 minit, mungkin kita balik awal hari ini. Tan Sri Speaker, selamat petang Tan Sri Speaker. Ya, saya. Tan Sri Speaker, nama Jelutong dipanggil tadi, tapi adakah selepas ini Jelutong, tadi bila dibaca giliran pagi tadi Jelutong di akhir. Tapi kalau nak bagi 2 kali tak ada masalah, Jelutong boleh berbahas. Ya, tapi Jelutong dalam senarai ada. Akhir sekali. Ya, lepas Mas Gading. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik. Minta penjelasan untuk Sungai Petani, tadi tak disebut nama. Mungkin ada kawasan lama tadi. Lepas pucung Sungai Petani, insyaAllah. Tuan Dia Pertua. Baik, saya teruskan dengan jemput pucung. Sikit minta Tuan Tua semak balik senarai itu. Sebab ada yang dijadualkan tidak ada dalam hari ini tapi disebut tadi. Saya sepatutnya nombor ke-16 tapi tak disebut tadi. Ada mereka ini telah pun disebutkan oleh timbalan yang dipertua tadi. Dah sebut dah pagi tadi. Iaitu akan ada, insyaAllah akan ada. Ya. Baik, saya jemput pucung, silakan. Terima kasih dan Speaker kerana izinkan pucung untuk turut serta dalam perbahasan RUU Pindaan Perlembagaan 2024. Tan Sri Speaker, hari ini adalah detik yang bersejarah kerana pindaan jadual kedua bahagian 2, 1B dan 1C akhirnya dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Saya masih ingat lagi, sangat jelas ya, pada 28 Ogos 2022 sempena Hari Merdeka, di mana beberapa daripada kami di sini termasuk YB Segambut, YB Seputih, YB Bentong, YB Sepang, YB Nubong Tebal, bersama-sama dengan rakan-rakan dari pelbagai parti, PKR, DAP, Amanah, UMNO, MCA, MIC dan juga Muda. Ya, kita menyertai Perhimpunan Merdeka yang dianjurkan oleh Family Frontier. Kenangan yang paling mendalam bagi saya pada hari itu adalah persembahan kanak-kanak yang mempersembahkan lagu Saya Anak Malaysia. Sebenarnya kebanyakan mereka pada waktu itu masih bukan warga negara Malaysia. Walaupun ibu mereka adalah rakyat Malaysia, hanya kerana mereka dilahir di luar negara. Anak-anak ini berpakaian tradisional, mengibarkan jalur gemilang, dia berpakaian tradisional Melayu, Cina, India dan lain-lain dan menyanyi dengan penuh semangat. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Suara nyanyian mereka sangat kuat, seolah-olah menggambarkan harapan mereka untuk diterima di bumi dipijak yang dikenali Malaysia ini. 2 tahun kemudian, saya berdiri di sini dengan penuh kebanggaan dan menyokong 100% pindaan kepada seksyen-seksyen ini. Pucung ingin merekodkan tinggi-tinggi terima kasih dan tahniah kepada Menteri dan seluruh warga Kementerian Dalam Negeri KDN yang terlibat kerana walaupun mengharungi pelbagai cabaran, mereka tetap deliver hari ini. Tuan Speaker, Pucung sebagai pengurusi jawatan kuasa pilihan khas wanita, kanak-kanak dan pembangunan masyarakat juga ingin merekodkan di sini bahawa JKPK telah pun mendengar taklimat daripada KDN sebanyak 4 kali, iaitu 7 Julai 2022,
2023, 12 September 2023, 13 Mac 2024, 1 Oktober 2024. Kami juga telah pun mendengar dan sentiasa terbuka dengan maklum balas daripada NGO berkenaan dengan draft pindaan. Apa yang saya boleh rumuskan ialah di sini. KDN dan NGO ada perspektif dan kebimbangan yang sangat berbeza. Dan pindaan yang dibawa hari ini adalah middle ground, ya, yang telah pun di draft dan ubah-ubah berkali-kali, middle ground yang sempurna yang saya sangat berharap boleh diterima oleh pelbagai pihak. Sebagai contoh, saya akan ceritakan sikit supaya Dewan Yang Mulia ini tahu bahawa KDN bukan bulldoze pindaan ini, ya, dan adalah bersifat sangat konsultatif. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Draft pindaan yang pertama yang dibawa oleh KDN ingin memasukkan jadual kedua bahagian 2 Seksyen 1E dan juga memindah jadual kedua bahagian 3 Seksyen 19B. Ini adalah kerana pindaan-pindaan ini membangkitkan kerisauan ramai di antara kami di sini dan juga ramai di luar sana, terutamanya pemansuhan jadual kedua bahagian 2 Seksyen 1E. Ini adalah kerana pemansuhan Seksyen 1E akan merobohkan benteng terakhir yang melindungi kanak-kanak daripada statelessness in Malaysia. Seksyen ini memberi peruntukan bahawa seseorang adalah warga negara Malaysia melalui kuat kuasa undang-undang jika dia lahir di Malaysia dan pada masa dia lahir tiada kewarganegaraan mana-mana negara lain ataupun stateless. Selepas mendengar maklum balas kami, KDN kekalkan seksyen ini dan tidak masukkan dalam draft kedua. Walau bagaimanapun, draft kedua masih mengekalkan pindaan jadual kedua bahagian 3 Seksyen 19B di mana bayi ditambah bukan lagi warga negara melalui kuat kuasa undang-undang tetapi melalui pendaftaran. Selepas itu, KDN memperbaiki lagi draft RUU mereka. Dan RUU pindaan hari ini, di mana pindaan yang dibawa oleh Seksyen 19B masih mengekalkan semangat yang sedia ada. Di mana bayi yang dibuang oleh ibu bapa mereka akan terus dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan. Iaitu mereka adalah warga negara Malaysia melalui kuat kuasa undang-undang. Tan Sri Speaker, saya nak menceritakan panjang lebar di sini. Seperti saya kata tadi, pihak KDN telah pun mengambil langkah konsultatif. Bukan 1 bulan, 2 bulan, tetapi selama 1 tahun. Dan mereka telah pun mengambil langkah dan prosedur agak rumit. Oleh itu, saya rasa wajar YB di sini kita sokong pindaan ini. Kedua ialah saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini. Apabila Seksyen 1E dan juga Seksyen 19B memang mereka telah membuat perubahan dan dengan mengambil langkah-langkah ini, KDN telah pun mengekalkan semangat asal pada artikel 14 Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah, saya telah pun cari Hansard, ini adalah Hansard 1962. Apabila artikel 14 yang berkaitan dengan kewarganegaraan pertama kali dipindahkan, saya nak memetik apa yang dikatakan pada 1962, 31 Januari. Now, the Deputy Minister has explained, and I do not wish to repeat it in detail, that the amendment to Clause 2 of this bill will not prejudice rights already acquired, nor will it operate so as to render a child stateless. It is obvious that the effect of this change in the Constitution does not affect anyone who is legitimately entitled to be a citizen, and that no one can be made stateless. This is provided for by Clause 1 of Article 14. Semangat no child shall be rendered stateless telah pun diuphold dan diangkat melalui pindaan perlembagaan ini. Oleh itu, dengan itu saya Puchong juga ingin cadangkan kerajaan melalui pindaan-pindaan yang ada, kerajaan untuk memberi Sabah dan Sarawak satu peruntukan tahunan yang tetap bagi tujuan mendaftarkan anak-anak orang asal di pendalaman. Begitu juga dengan anak-anak orang asli di Semenanjung. Jaguar perlu pastikan semua anak-anak yang dilahir di kampung orang asli didaftar. Tuan Speaker,
Pindaan perlembagaan ini juga meminda jadual 2 bahagian 2 Seksyen 1A di mana anak-anak kepada pasangan yang kedua-duanya ada IC merah iaitu PR tidak boleh mendapat warga negara melalui kuat kuasa undang-undang tetapi pendaftaran. Walaupun pindaan ini memberi kawalan yang lebih baik untuk mereka yang baru-baru sahaja berhijrah ke Malaysia, tetapi ia akan menjejaskan mereka yang telah pun, yang betul-betul rakyat Malaysia, yang betul-betul beberapa generasi di sini tetapi masih lagi IC merah akibat legasi keluarga. Dengan itu, Puchong juga ingin cadangkan kementerian untuk memberi satu peruntukan yang spesifik bagi bantuan guaman supaya kes-kes legasi ini boleh diselesaikan dengan secepat mungkin, kalau boleh masa menteri masih lagi menteri KDN untuk supaya tidak pass down lagi ke next generation. Kalau boleh Tan Sri Speaker bagi saya habiskan sikit sebab saya nak ceritakan sejarah dan Jangan panjang sangat YB cerita yang pendek. Tuan Speaker, semangat no child shall be rendered stateless ini bukan sahaja kerana perlu dikekalkan tetapi dipercepatkan, terutamanya bagi anak-anak yang sememangnya ibu atau bapanya ialah warga negara Malaysia, sama ada anak-anak ini adalah anak angkat ataupun anak yang lahir luar nikah. Kaedah spesifik perlu diadakan untuk kategori kanak-kanak supaya permohonan dan kelulusan boleh mudah dan dipendekkan kepada 6 bulan untuk anak biologi dan 1 tahun bagi anak angkat. Kes anak luar nikah sebenarnya sangat straightforward. Laporan DNA yang sah cukup untuk membuktikan bahawa seorang itu anak biologi kepada warga negara Malaysia. Dan saya sangat berharap bahawa satu perubahan boleh dibuat oleh KDN dan permohonan boleh dipermudahkan dan dipendekkan untuk golongan kategori ini. Tuan Speaker, antara sebab yang masih lagi di luar sana yang tidak selesa dengan pindaan yang dibawa hari ini ialah pengurangan had umur dari 21 kepada 18 tahun untuk subsection 15A, 19(1) dan 19(2) kerana mereka bimbang anak-anak yang tidak mendapat warga negara selepas 18 tahun kerana sebelum ini permohonan sememangnya ada permohonan yang sangat-sangat perlahan dan tidak cukup efisien. Oleh itu saya nak menggesa kerajaan untuk memastikan bahawa mempercepatkan proses permohonan kewarganegaraan. Yang kedua adalah untuk spesify untuk mereka yang berstatus tanpa kewarganegaraan setelah mencapai 18 tahun, apa yang mereka boleh buat untuk memohon kewarganegaraan secara adil dan telus. Itu sahaja daripada saya. Puchong sokong pindaan ini dan sekali lagi Puchong ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Menteri dan Warga KDN. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Sungai Petani. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tanpa kewarganegaraan, seseorang itu bukan sahaja hilang hak warga tetapi juga hilang suara, dan kita tidak boleh membiarkan mana-mana manusia atau rakyat hidup tanpa negara dan tanpa kerakyatan. Tuan Yang di-Pertua, untuk kita sampai ke pindaan perlembagaan ini melalui proses yang begitu panjang bersama dengan ahli-ahli parlimen, jawatan kuasa, select komiti, NGO dan sebagainya. Pada akhirnya hari ini kita telah pun melakar sejarah bersama-sama insya-Allah. Dan saya juga ingin memuji bahawa ini adalah langkah berani daripada pihak kerajaan dan juga pihak kementerian. Ini merupakan langkah yang sangat signifikan dalam memperkukuhkan identiti kebangsaan kita dan memperbaiki sistem kewarganegaraan kita. Pindaan ini bukan sahaja satu tanda keadilan tetapi juga mencerminkan komitmen kerajaan untuk memastikan bahawa setiap individu yang berhak tanpa mengira latar belakang mereka diberi peluang yang adil untuk menjadi warga negara. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri dan seluruh tim KDN kerana bertungkus lumus dan begitu komited dalam memastikan isu kewarganegaraan ini terus berjalan dengan lancar dan baiknya. Dan saya ingin menyentuh tentang satu aspek yang saya kira cukup penting dalam pindaan ini, iaitu memperkukuhkan hak wanita. Dengan pindaan Seksyen 14(1)B dan C, kita akhirnya dapat memberikan hak yang sama rata kepada wanita Malaysia untuk memindahkan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka tanpa diskriminasi. Meskipun begitu, saya ingin mengatakan beberapa hal di sini.
Pertamanya, saya ingin menyentuh tentang pelaksanaan pindaan ini yang bersifat retrospektif di bawah bahagian 3, khususnya mengenai isu dengan izin non-retroaktif undang-undang ini. Saya memahami tiada keperluan untuk mendesak kerajaan supaya mempertimbangkan semula pelaksanaan secara retrospektif kepada retroaktif. Namun begitu, kita melihat bahawa menekankan usaha untuk mewujudkan langkah-langkah perlindungan yang mencukupi bagi kes-kes terdahulu yang mungkin terjejas sebelum pindaan ini dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah menyatakan hasrat untuk memberi pertimbangan khas bagi kes-kes ini. Satu usaha yang patut dipuji. Namun begitu, usaha ini kita perlu juga melihat bahawa sejumlah kes yang tertangguh melibatkan individu yang masih belum memperoleh kewarganegaraan. Saya ingin mempertanyakan tentang bagaimanakah peningkatan dari segi kecekapan dan ketelusan pertimbangan khas ini. Kita perlukan satu garis panduan yang jelas daripada pihak kementerian dan juga kerajaan, apakah yang dimaksudkan dengan pertimbangan khas ini dan bagaimanakah garis panduan ini dapat dipatuhi dengan baik. Sebab apa? Sebab selama ini proses-proses birokrasi, proses-proses yang menyulitkan dan menyukarkan pemohon-pemohon inilah yang pada akhirnya menyebabkan proses kewarganegaraan ini tidak dapat berlaku dengan lancar. Seperti yang kita lihat. Boleh minta pada penjelasan sikit, Muhammad? Ada masa sikit dah. Sikit, Siap. Kalau kita lihat pada akhbar Malay Mail bertarikh 19 Mac 2024 yang mengatakan bahawa nasib 4 wanita tanpa kerakyatan yang lahir di Malaysia. Ini disebabkan apa? Ada kesalahan atau kesilapan ya di peringkat JPN sendiri berkenaan borang dan sebagainya. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan proses itu tidak berjalan dengan lancar. Ya, kena bertangan. 10 second. Terima kasih, Yang Berhormat. Tuan Speaker. Yang Berhormat, undang-undang pindaan ini di samping memberikan keseimbangan hak di antara lelaki dan ibu dan bapa, ianya juga mempermudahkan bagaimana untuk pengurusan pendaftaran sebagai kewarganegaraan. Tetapi hakikatnya bahawa negara kita ini bukanlah negara yang orang kata mudah untuk kita menjadi kewarganegaraan semata-mata. Kalau tidak ada kualifikasi yang ditentukan, sudah tentu tidak juga akan dapat menikmati keistimewaan kenegaraan di negara kita. Jadi apakah Yang Berhormat bersetuju bahawa perlu ada pengekangan yang lebih tegas ke arah bagaimana untuk memilih seseorang menjadi warga negara Malaysia? Terima kasih. Terima kasih. Sebab itu untuk kita mengangkat hak kewarganegaraan itu perlu ada juga satu garis panduan yang khusus oleh pihak kementerian dan ini perlulah dipatuhi. Seterusnya saya juga ingin menyentuh berkenaan yang keduanya berkenaan isu bahasa yang kita lihat kemahiran bahasa Melayu Seksyen 15 2C dalam rang Undang-Undang Pindaan Kewarganegaraan. Kalau kita lihat negara seperti Kanada, Jerman, Norway dan Sweden, ini sudah pun ada satu proses tentang bahasa ini, mewujudkan satu sistem penilaian dan piawaian yang lebih jelas serta seragam bagi ujian bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat penilaian bahasa Melayu itu sendiri mungkin berbeza antara satu pegawai dengan pegawai yang lain dan kita juga perlu penyelarasan daripada JPN dan jabatan-jabatan yang lain. Sebab apa? Kalau borang sahaja pun mungkin ada kesilapan dan keraguan, apatah lagi dengan bahasa ini. Bagaimana kita ingin memastikan bahawa satu sistem yang selaras antara semua jabatan terhadap bahasa-bahasa ini supaya ini tidak menjadi satu kekangan untuk mereka yang mendapat hak kewarganegaraan. Sebab apa? Sebab bahasa ini tidak sama antara semua. Mungkin ilmu pengetahuan, mungkin dari segi ekonomi, dari segi pengetahuan tentang bahasa pun penting juga sebenarnya. Sebab itu penyelarasan itu amat penting. Dan saya juga ingin mencadangkan bahawa kementerian merangka takrifan yang jelas tentang kriteria penguasaan bahasa ini untuk kelayakan kewarganegaraan dan memaklumkannya kepada semua agensi terlibat dan juga ada satu garis panduan yang jelas. Dan juga jika perlu kita memberikan kursus bahasa percuma seperti di Itali, Australia dan Kanada. Ini juga boleh menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir, isu yang ingin saya bawa berkenaan dengan cadangan pindaan untuk menggantikan istilah tarikh perkahwinan dengan tarikh memperoleh kewarganegaraan di bawah perkara 262. Ini menimbulkan sedikit kekeliruan di mana
kementerian menyatakan bahawa mereka tidak akan melucutkan kewarganegaraan jika ia menyebabkan seseorang menjadi stateless. Namun begitu, dalam keadaan di mana isteri tersebut sudah pun melepaskan kewarganegaraan asalnya kerana Malaysia tidak menerima dui warga negara. Persoalan saya yang pertama, apakah rasional di sebalik peruntukan ini, dan yang kedua, apakah rasional yang lebih lanjut untuk menggantikan tarikh perkahwinan dengan tarikh memperoleh kewarganegaraan, khususnya dalam usaha mencegah dengan izin marriage of convenience. Memandangkan proses pemerolehan antara kewarganegaraan ini boleh mengambil masa sehingga 10 tahun, dan memandangkan halangan birokrasi yang meluas dalam proses pemerolehan kewarganegaraan oleh isteri warga asing, apakah langkah-langkah khusus yang akan diambil oleh KDN untuk mempercepatkan proses ini? Sekali lagi saya memohon untuk menyokong 100% perlembagaan ini, dan ini adalah merupakan jalan keluar daripada mimpi ngeri yang telah pun dilalui oleh kebanyakan rakyat yang inginkan warga negara mereka bukan sahaja di kawasan Parlimen Sungai Petani, tetapi saya yakin di setiap pusat khidmat rakyat Parlimen, di 222 ahli Parlimen yang ada pada hari ini turut mengalami masalah yang sama. Ini adalah detik sejarahnya untuk kita meminda perlembagaan ini. Sekian, Sungai Petani mohon menyokong. Baik, terima kasih. Soalnya saya jemput besut. Okey, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Dalam pindaan ini, saya akan memberi persetujuan lah. Ya. Jadi matlamat utama, kita lihat kepada matlamat utama dulu. Ya. Dan apa tujuan? Tujuan asal ialah berpaksikan kepada objektif asal dia untuk memelihara keselamatan dan kedaulatan negara. Itu penting. Di samping menggalakkan perpaduan serta kesepaduan nasional. Dan sebenarnya konsep kewarganegaraan ni dia bermula daripada zaman Nabi Muhammad SAW semasa di Madinah, iaitu yang disebut sebagai muwatanah. Ya. Bertua memandangkan besut sudah setuju. Saya ingat besut tak payah undi lah. Kita sokong sama-sama. Ialah. Jangan ganggu. Pemicu kepada kesejahteraan serta keharmonian sesebuah masyarakat, dia relevan sehingga sekarang. Ya, daripada zaman Nabi sehingga sekarang. Ya, itu terutama dalam konteks Malaysia kita sekarang. Ya, berbelah bangsa. Cuma persoalan saya saya rujuk kepada 15.1. Persoalan saya yang ingin saya bangkitkan bahawa apakah mekanisme sebenarnya yang tuntas untuk mengukur tahap pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu tersebut. Itu penting. Ya. Jadi tanpa memastikan seseorang itu benar-benar mahir dan menguasai bahasa Malaysia. Dan ini tidak termasuk lagi dengan pengetahuan asas tentang sejarah dan juga budaya yang melingkari rakyat Malaysia. Jadi sekiranya seorang itu hanya diberi teks jawapan yang dikatakan mungkin bocor, yang sedia ada untuk melayakkan diri bagi menerima anugerah kerakyatan, maka saya kira ia akan mendatangkan impak yang agak negatif, dari segi tahap kesetiaan kepada negara kita. Hal ini adalah kerana mereka pada hakikatnya tidak mengenal asal-usul negara. Dan dari segi sejarah dan juga adat resam, kepelbagian budaya. Ya. Dan kita juga boleh melihat amalan-amalan negara luar yang ingin memberikan kerakyatan. Kita lihat kepada Greece. Greece ni tengok dia kena perlu lulus ujian bahasa Greek. Itu penting. Dan juga mengetahui tentang sejarah ketamadunan negara tersebut. Jadi persoalan saya, apakah usaha susulan seterusnya pihak kementerian bagi memastikan bahawa seseorang individu tersebut mempunyai pengetahuan dan juga penguasaan yang baik terhadap bahasa Melayu. Dan saya rujuk kepada pasal 5 18.1A. Saya ingin mendapatkan sedikit justifikasi pihak kerajaan dalam pemilihan tempoh 48 jam ni. Itu lebih kurang 4 tahun. Soalannya, apakah mekanisme kawalan dan juga siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan wujudnya semakan terhadap pematuhan tempoh 48 jam tersebut.
Dan seterusnya, saya ingin juga menyebut berkenaan dengan menteri. Menteri beranilah membentangkan pindahan ini. Cuma persoalan saya, sejauh mana ketelusan dan juga integriti seorang menteri? Ya? Mungkin ada peluang untuk berlaku salah laku dan sebagainya. Dan juga mungkin berlaku rasuah. Jadi oleh itu, saranan saya, sesiapa sahaja yang bertanggungjawab untuk memegang jawatan ini perlu bersikap adil. Ya. Juga berintegriti, menolak apa jua sogokan maupun rasuah akan menyelamatkan negara kita, insyaAllah. Dan akhirnya, kerana masa tidak mengizinkan, saya ingin berkongsi dengan semua ahli-ahli berkenaan dengan satu kenyataan oleh Menteri tempoh hari pada bulan Mei mengatakan bahawa pemegang MyKit hanya boleh di trace penggunaan MyCard palsu ni bila nak tukar, bila mereka dewasa nak tukar kepada MyCard daripada MyKit. Sebab berlakunya dia kata penipuan berlaku pada pihak yang mengangkat anak tersebut. Dia sebenarnya bukan bapa kandung, dia bapa angkat. Tapi dia telah menipu, buat penipuan, mengatakan itu anak dia. Jadi bila sampai masa, dah dia tak dapat nak teruskan dengan MyCard. Jadi saya nampak semacam ada satu kelonggaran di GPN. Ya. Dia, adakah soalan saya, adakah ada ujian DNA menentukan bahawa itu anak kandung dia, bukan anak angkat? Itu yang penting. Ya. Sepatutnya dia ambil anak angkat. Jadi yang lahir terdampar ke apa, dia nak ambil anak angkat tapi dia isytiharkan sebagai anak dia. Tapi apa ujian di JPN untuk menentukan itu bukan darah daging dia? Ya. Dan yang kita herannya, selepas daripada didapati tak boleh tukar MyKit kepada MyCard, masalahnya dia dibenarkan pula untuk membuat permohonan lain. Itu yang jadi masalah. Mana kita seolah macam kita bagi ruang kepada orang lain. Kita bagi ruang kepada orang lain untuk buat benda yang sama. Okay. Tak apa, ada MyKit. Boleh pergi sekolah, boleh apa semua. Masa habis, Yang Berhormat. MyCard. Ini nak membantu sebenarnya. Ya? Yang tak apa-apa nak faham. Okey, landing, tolong. Jadi, kemudian kita lihat kalau ada penipuan dokumen tentang anak-anak ni, masalah penipuan berlaku, denda dia 3,500, penjara 11 bulan sebab dia bawah peraturan, dituduh bawah peraturan. Ya. Kenapa tidak dituduh bawah 420? Itu penipuan dari segi dokumen dan sebagainya. Okey, faham. Saya landing sini. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita buat perubahan sikit. Saya jemput Rasa sekarang. Silakan. Terima kasih pada Tan Sri atas peluang yang diberikan kepada saya sebab saya akan mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas pukul 3 petang selepas saya berbahas. Terima kasih Tan Sri. Goping pun anggota JK saya, tapi tak apalah, you tunggu sekejap. Pertamanya saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada kerajaan khususnya KDN atas kejayaan membentangkan IUU ini. Ini satu hari yang sangat bersejarah dan saya berpeluang untuk membahaskan Akta Perlembagaan Pindaan 2024. Nampak sangat keperluan untuk pindaan ini selaras dengan keperluan semasa dan pindaan ini sebenarnya telah mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Jadi sudah tentunya saya berbahas dan selepas ni besok akan undi untuk menyokong. Saya harap rakan-rakan semua daripada kedua-dua pihak akan terus serta menyokong pindaan ini. Perkara pertama yang saya nak tanya kepada kementerian adalah dengan adanya pindaan ini, bagaimana dengan kes-kes permohonan kewarganegaraan yang telah dihantar sebelum pindaan ini dibuat? Apakah statusnya? Saya memang menyambut baik komitmen daripada Yang Berhormat Menteri KDN pada awal tahun lepas apabila beliau mula-mula menjadi Menteri KDN yang mengatakan bahawa beliau memberikan komitmen untuk mempertimbangkan permohonan sekurang-kurangnya 10,000 permohonan kewarganegaraan setiap tahun. Nampak sangat beliau telah menunjukkan prestasi yang baik. Pertimbangan tak semestinya lulus. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Bergantung kepada
setiap kes yang dikemukakan. Tapi paling kurang menteri telah lakukan yang terbaik. Ada 4 perkara yang saya nak sebut secara ringkas. Yang pertama, saya menyokong penuh pindahan terhadap jadual kedua Perlembagaan Persekutuan, iaitu daripada asalnya hanya perkataan bapa kepada ibu atau bapa. Pindahan ini memang sudah disebutkan ataupun diminta oleh pelbagai pihak sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga hari ini Kerajaan Madani, Malaysia Madani yang berjaya melakukannya, syabas dan tahniah. Dan ia juga selaras, pindahan ini sebenarnya selaras dengan hak kesamarataan yang dinyatakan di bawah artikel 8 itu sendiri, yang memberikan hak yang sama rata kepada lelaki dan wanita. Dan saya percaya dengan adanya pindahan ini, ia akan menyelesaikan masalah untuk anak-anak yang dilahirkan oleh warga negara Malaysia di luar negara. Dengan adanya pindahan ini, anak-anak ini akan menjadi warga negara Malaysia. Satu perkara yang saya nak sebut berkenaan dengan perkara 15.1 yang ada pindahan memasukkan subsection C yang baru. Saya dengar perbahasan daripada Yang Berhormat Besut tadi. Ya, kita anak Malaysia, kita rakyat Malaysia. Kita tidak akan berkompromi tentang status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ayat yang digunakan di sini, pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Saya mohon pihak kerajaan supaya memberikan satu penjelasan setakat mana tahap dia. Sudah tentu dia bukan tahap bagi saya untuk kemasukan ke IPTA, kena dapat kredit dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Dia tahapnya mungkin dalam berkomunikasi secara umum dalam masyarakat. Jadi saya mohon satu penjelasan yang jelas berkenaan dengan perkara ini supaya tidak ada pihak yang akan jadi mangsa. Kita tak nak ada nanti besok ada pegawai di tempat yang berbeza gunakan standard yang berbeza. Kita perlu ada satu guideline, garis panduan, tahap penguasaan ataupun pengetahuan tentang bahasa kebangsaan kita, tahap macam mana yang diperlukan. Ya, saya mohon penjelasan daripada kerajaan. Seterusnya untuk artikel 15A. Ya, ada keperluan untuk kita buat pindaan daripada umur 21 tahun kepada 18 tahun sebab undi 18 itu satu. Yang kedua, di bawah Akta Umur Dewasa 1971 memang umur dewasa 18. Jadi memang tepat pada masanya pindahan ini. Cuma saya nak tanya, dengan adanya pindahan ini, selepas ianya berkuat kuasa, bagaimana dengan mereka yang dalam kategori selepas umur 18 tahun? Apakah, saya tahu menteri mungkin akan sebut mereka boleh memohon di bawah artikel 19 sub 1 Perlembagaan Persekutuan untuk mohon kewarganegaraan. Jadi apakah artikel 19.1 tu sama cara dia, sama prosedur dia dan tidak menyulitkan jika dibandingkan dengan artikel 15 capital A tersebut. Sebab kita tak mau menyulitkan sesiapa yang layak untuk memohon kewarganegaraan. Perkara terakhir, Tan Sri Yang Di-Pertua, adalah berkenaan dengan artikel 26, pelucutan kewarganegaraan untuk wanita yang ataupun warga asing selepas perkahwinan mereka dibubarkan. Saya nampak ada pindaan 2 tahun tersebut. 2 tahun tersebut walaupun kekal, tetapi dia bermula daripada tarikh pemerolehan kewarganegaraan melalui pendaftaran. Asalnya daripada perkahwinan, iaitu selepas perkahwinan dibubarkan. Saya nak tanya, apakah ada pengecualian terhadap peraturan ini? Saya berikan satu keadaan yang boleh berlaku di mana wanita tersebut, katakan selepas beliau membubarkan perkahwinan dengan pasangan dan dia tak jadi warga negara, lepas tu macam mana kalau dengan anak dia? Kalau dia dapat hak penjagaan anak dia, dia terpaksa berpisah dengan anak. Kalau dia tak ada anak tu soal tak apalah, kita lucukan hak kewarganegaraan, dia balik ke negara asal dia, itu selesai masalah. Tapi macam mana kalau dia ada anak bawah umur yang masih memerlukan belayan kasih sayang daripada ibu kandung? Jadi ada tak pertimbangan khas untuk perkara sebegini dari segi peri kemanusiaan? Sebab kita tak mau nanti negara lain, negara asing tuduh negara kita dari segi peri kemanusiaan nak memisahkan ibu kandung dengan anak kecil bawah umur
kedua negara yang berbeza. Jadi saya mohon penjelasan dan pertimbangan daripada pihak kerajaan. Jadi dengan perbahasan ringkas tersebut, sekali lagi saya menyatakan sokongan saya terhadap pindahan ini sebab pindahan ini satunya telah mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja, yang keduanya bersesuaian dengan keperluan semasa negara kita. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya Baik. pergi pengerusikan mesyuarat. Terima kasih. Good luck dengan Lembu Sado. Baik, seterusnya saya jemput Wabi Selayang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua untuk memberikan peluang kepada saya untuk membahas perlembagaan pindahan tentang kewarganegaraan. Pindahan ini memang telah dinanti-nantikan dan memberikan satu hak baru dan kesamarataan kepada wanita warga Malaysia. Tetapi pada masa yang sama telah membangkitkan beberapa kekhawatiran yang disuarakan oleh badan bukan kerajaan atau NGO. Kekhawatiran ini berbangkit dengan perkataan yang dibatalkan bahawa pemastaudin secara tetap di Sekutuan, dan ada kebimbangan bahawa ini akan memberikan satu sebab warganegaraan akan dilucutkan kepada mereka yang sedang menjadi warga negara sebab ibu atau bapa mereka adalah bermastaudin secara tetap. Saya faham bahawa pindahan ini tidak akan ada retrospective effect, dan dengan demikian mereka yang telah dilahir sebelum ini kepada ibu atau bapa bermastaudin secara tetap dan telah menjadi warga negara secara automatik tidak akan hilang kewarganegaraan mereka sebab pindahan ini. Oleh yang demikian, saya meminta Yang Berhormat Menteri untuk memberikan jaminan dan penerangan di dalam Hansard ini bahawa tiada seorang pun boleh dilucutkan kewarganegaraan jika akibat daripada pelucutan itu tidak akan menjadi warga negara mana-mana negara. Dengan izin, I seek the Honourable Minister's confirmation that no person who is already a citizen will become stateless because of these amendments. Kekhawatiran yang kedua oleh NGO adalah beberapa golongan yang tidak dapat mewariskan kewarganegaraan mereka sebab pindahan ini. Antaranya anak kepada orang asli dan orang asal yang bermastaudin tetap, anak yang diberikan status oleh kerajaan sebab bapa adalah warga negara Malaysia tetapi mereka dilahirkan di luar nikah. Anak-anak yang diberi status PR yang dibawa jagaan rumah kebajikan. Mengikut NGO, banyak individu dari kategori ini sudah jadi dewasa dan ada anak sendiri. Dengan pindahan ini, anak mereka tidak boleh lagi menjadi warga negara secara automatik bila pindahan-pindahan ini dikuatkuasakan dan terpaksa dapat kewarganegaraan secara pendaftaran mengikut perkara 15A atau perkara 19. Perbimbangan ini berbangkit dengan cara pendaftaran di mana proses itu adalah panjang dan kurang cekap. Permohonan kewarganegaraan telah mengambil masa yang panjang dan tidak ada alasan diberikan bila ditolak. Akibatnya pemohon perlu membuat permohonan sekali lagi tanpa pengetahuan apa yang perlu dibuat untuk permohonan itu disempurnakan. Oleh yang demikian, untuk meredakan kebimbangan NGO, saya minta Yang Berhormat Menteri untuk memberikan jaminan dan persetujuan seperti berikut. Pertama, kerajaan akan menghormati hak asasi bagi anak-anak untuk mewarisi dan memperoleh kewarganegaraan Malaysia dan untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka yang dilahir di negara ini. Kedua, kerajaan akan menyediakan proses dan peraturan permohonan yang terbuka dan munasabah untuk memastikan golongan-golongan yang terjejas oleh pindahan-pindahan ini mempunyai satu laluan yang realistik untuk memperolehi kewarganegaraan. Ketiga, bahawa permohonan-permohonan tersebut akan diproses dalam tempoh yang tidak melebihi 1 tahun.
Keempat, bahawa jika ada penolakan permohonan, alasan akan diberikan. Kelima, bahawa hak anak-anak untuk mengadakan semakan kehakiman tidak terjejas. Keenam, bahawa Menteri akan membentangkan SOP, peraturan dan prosedur kepada Parlimen dalam masa 6 bulan dari sekarang. Ketujuh, bahawa Menteri dan KDN akan memberikan data dan maklumat mengenai jumlah permohonan kewarganegaraan dan status dan tempoh memprosesan serta SOP dan peraturan yang terpakai kepada Parlimen. Selaku pengerusi JKPK Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi, saya memberikan jaminan bahawa jawatan kuasa saya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memudahkan proses kawal selia Parlimen untuk memantau pelaksanaan dan kesan pindahan-pindahan ini. Saya minta Yang Berhormat Menteri bersama dengan pihak KDN akan memberikan kerjasama dengan jawatan kuasa dan jawatan kuasa lain di Parlimen ini. Perkara yang kedua ialah tentang kekhawatiran bahawa pindaan kepada Seksyen 1 Peringan B perlu diberikan satu retrospektif efek kerana pindahan yang telah dibuat oleh Akta 1095 Akta Perlembagaan Pindahan 2001 pada 1 Februari 2001. Tapi pada pandangan saya, pindahan untuk perlembagaan tidak harus diberikan efek retrospektif. Dengan izin, retrospective laws pose a challenge to the fundamental principles of equality, certainty and predictability underlying the rule of law. Oleh yang demikian, saya meminta Yang Berhormat Menteri untuk memberikan penjelasan bahawa sesiapa yang terjejas sebab pindahan ini boleh akan dapat satu langkah di mana kerajaan akan membantu supaya masalah itu dapat dielakkan. Saya juga faham ada sebanyak 15 undang-undang yang berkaitan dengan isu kewarganegaraan dan juga beberapa peraturan-peraturan dan garis panduan yang perlu dibuat. Saya bercadang kepada kerajaan untuk memberikan peluang kepada JKPK seperti yang telah dibuat untuk perlembagaan pindahan ini, untuk undang-undang yang lain dan peraturan juga dibentang dan kita diberikan satu peluang untuk mengkaji dan memberikan satu libat urus supaya peraturan-peraturan lain ini akan dapat diubahkan dengan cara yang berkesan seperti yang kita telah buat dengan pindahan ini. Ini saja, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri dan saya menyokong pindahan yang ada. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Selayang. Saya jemput Pengkalan Cepa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Speaker. Alhamdulillah, tarikh 16 Oktober 2024 adalah tarikh keramat negara. Kerana kita bakal meminda peruntukan mengenai kewarganegaraan bagi negara tercinta ini. Perbahasan kali ini adalah tentang pemerolehan kewarganegaraan kepada mana-mana individu yang membuat permohonan. Sudah hampir 7 dekad negara kita berkongsi kewarganegaraan dengan pelbagai kaum melalui kontrak sosial. Kita juga telah menghadiahkan kewarganegaraan kepada rakan warga negara kita yang telah dibawa oleh British ke negara ini pada suatu ketika dahulu. Inilah satu keistimewaan dan budi bahasa yang diberikan oleh peribumi negara kita. Hari ini sekali lagi kita bermurah hati menerima yang mahu menjadi rakyat Malaysia. Kewarganegaraan merupakan simbol utama identiti seseorang individu dalam sesebuah negara. Dalam konteks Malaysia, kewarganegaraan tidak hanya memberikan hak istimewa tetapi juga membawa tanggungjawab yang besar. Adalah diperhatikan, proses perolehan kewarganegaraan dalam perlembagaan merangkumi 4 proses yang telah diwujudkan semenjak 1957 yang digubah oleh Red Commission
yang melahirkan kontrak sosial yang sudah ditelan zaman. Melihat kepada perkara berikut, kerajaan dicadangkan untuk mengkaji peruntukan agar mekanisme proses perolehan kewarganegaraan lebih teliti dengan menetapkan syarat ketat bagi menguji kesetiaan dan ketaatan individu tersebut kepada negara dan raja. Tuan Dipertua, saya menyokong pindaan perkara 15(A) yang memasukkan mekanisme pengawalan di mana pemohon yang berhasrat menjadi warga negara mesti mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang mencukupi bagi memastikan mereka boleh berintegrasi dengan baik dalam masyarakat Malaysia. Sekaligus mereka dapat memahami budaya tempatan dengan lebih mudah. Kerajaan perlu pastikan pindaan yang dibuat adalah bertujuan mengukuhkan kesetiaan dan ketaatan kewarganegaraan di negara ini sekaligus memupuk warga negara yang berkualiti, menghayati rukun negara yang dalam mengamalkannya. Pindaan perkara 15A menekankan tentang pengetahuan bahasa Malaysia yang mencukupi sebagai syarat penting. Syarat ini penting kerana bahasa menjalin komunikasi dan alat perpaduan sebagai identiti sesebuah bangsa dan negara. Adalah amat penting bahasa kebangsaan dititik beratkan demi membina negara bangsa yang harmoni. Bagi mengukuhkan perkara 15A dicadangkan supaya JPN mewujudkan ujian pengetahuan bahasa dan kenegaraan. Ujian ini termasuk menguji kemahiran bertutur, menulis, memahami bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Melalui ujian pengetahuan bahasa dan kenegaraan, pemohon perlu memahami sistem kenegaraan Malaysia, sejarah yang penting serta tanggungjawab mereka. Tuan Yang Dipertua, satu lagi elemen yang penting bagi menjamin kedaulatan dan kesetiaan negara adalah dengan meminda perkara 18(1)A. Pindaan ini menetapkan pemohon yang memperolehi kewarganegaraan melalui pendaftaran mesti mengangkat sumpah kesetiaan dalam 48 bulan setelah mencapai umur 18 tahun untuk mengekalkan status kewarganegaraan mereka. Elemen ini penting bagi mereka yang ingin mendapat kewarganegaraan. Individu yang telah memperolehi kewarganegaraan pula wajib mengangkat sumpah bagi menzahirkan kesetiaan kepada negara. Dicadangkan kepada menteri untuk mengkaji kaedah yang terbaik untuk memastikan angkat sumpah dilaksanakan sebagaimana memadai untuk memastikan kesetiaan kepada negara. Ini kerana terlalu banyak kes warga negara yang tidak menghayati rukun negara dengan baik. Ini penting bagi memastikan setiap warga negara memainkan peranan untuk menjamin kedaulatan negara. Kerajaan juga dicadangkan untuk mewujudkan satu akta atau peraturan untuk menilai perilaku dan kenegaraan individu yang telah dianugerahkan hak kewarganegaraan. Pengawasan selepas pemberian kewarganegaraan perlu diperkenalkan sebagai mekanisme pemantauan. Tempoh percubaan perlu diperkenalkan di mana pemohon akan dipantau dengan teliti untuk memastikan bahawa kewarganegaraan mereka diperoleh dengan niat yang tulus dan bukan sekadar memanfaatkan perolehan kewarganegaraan bagi tujuan yang salah. Permohonan kewarganegaraan sememangnya perlu ada kawalan dan pemantauan yang ketat untuk memastikan kewarganegaraan tidak diberikan dengan mudah atau tanpa alasan yang kukuh. Ini kerana kewarganegaraan bukan hanya sekadar status undang-undang tetapi juga melibatkan hak-hak dan tanggungjawab yang besar terhadap negara. Kita tidak mahu selepas 10 tahun mereka menjadi warga negara Malaysia terdapat cubaan untuk membawa ideologi luar. Saya menerima satu berita yang telah pun dihantar kepada saya yang dikeluarkan oleh The Rakyat Post dan saya merasakan perkara ini tidak sepatutnya berlaku dan saya menggantungkan perkara ini kepada pihak kerajaan untuk menyiasat apakah benar kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang yang bertaraf Tan Sri yang saya kira boleh dipersoalkan semula kesetiaan dia kepada negara. Pada saya merasakan ini satu keterlaluan. Saya kod apa yang disebut dalam satu portal The Rakyat Post. Sewaktu saya menyediakan teks ini, masih lagi ada dalam The Rakyat Post portal itu. Dia kata, Tan Sri Kim Yew, whether it be China's Community Party, Kuomintang Taiwan's Democratic Progressive Party, or Malaysia Chinese political parties, such as the Malaysian Chinese Association and Democratic Action Party, all global Chinese political parties must recognize that the interests of China take precedence above all.
The future of the Chinese nation and the welfare of global Chinese must become the highest priority of every political party. Ini petikan daripada The Rakyat Post. Saya minta pihak kerajaan menyiasat kebenaran berita ini dan kalau perlu diambillah tindakan yang seadil-adilnya kerana saya yakin ahli-ahli parlimen yang ada dalam dewan ini memang mengiktiraf kedaulatan negara kita dan cintakan kepada negara yang berdaulat ini dan tidak mahu mana-mana anasir yang mempertikaikan dan menghina kedaulatan negara ini dibiarkan bebas sebegitu rupa. Tuan Dipertua, sebagai akhirnya pindaan rang undang-undang ini, terjemahannya saya baca sama ada Parti Komunis Cina, Kuomintang, Parti Progresif Demokratik Taiwan atau Parti Politik Cina Malaysia seperti DAP, MCA, semua parti politik Cina global mesti mengakui bahawa kepentingan Cina mesti diutamakan. Masa depan bangsa Cina dan kebajikan orang Cina mesti menjadi keutamaan tertinggi setiap parti politik. Saya rasa perkara ini sangat jelas dan saya minta pihak kerajaan supaya menyiasat dan peraturan Dewan, Tuan Speaker, saya gunakan peraturan Dewan. Peraturan Dewan. Berapa? Peraturan apa? Peraturan Dewan 36(6) membuat sangkaan jahat. Saya tidak tahu dalam konteks apa Yang Berhormat menyebut Parti Tindakan Demokratik dan MCA semata-mata mengatakan bahawa ia adalah parti politik Cina. Untuk makluman untuk makluman Tuan Tan Sri Speaker, parti DAP ini dianggotai bukan saja oleh warga negara Malaysia yang berbangsa Cina, dianggotai oleh warga negara Malaysia yang berbangsa India seperti saya, seperti Bukit Bendera, seperti Bangi yang berbangsa Melayu. Jadi tolonglah betulkan fakta bila berbahas di Dewan Yang Mulia ini. Jelutong, sebentar. Saya kira apa yang sebut cerita itu dia meminta supaya saya berlaku. Tetapi jadi itu bukanlah saya akur, Tan Sri Speaker, tapi konteks mengatakan DAP ini adalah parti politik Cina adalah itu yang betul. dibaca di dalam portal yang dikeluarkan oleh penyelamat. Saya faham maksud pejabat. Jadi saya kira tak ada isu di sini. Sila duduk. Tan Sri Yang Dipertua, Keluang. Saya hanya nak bangkit isu di sini, iaitu saya terus cuba cari artikel yang tidak disebut. Dia ada, sudah not found. 404 dah, page 2 keluar. Iaitu The Rakyat Post pun sudah turunkan artikel tersebut. Tetapi terus disebut di Dewan Yang Mulia ini. Iaitu saya rasa sebagai ahli yang berhormat yang duduk dalam Dewan Yang Mulia ini, sekurang-kurangnya perlu sahkan sumber maklumat tu sebelum guna tu dalam perbahasan dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Tuan Dipertua, semasa saya menyediakan teks ini, saya telah print screen semua artikel itu yang dimuatkan di portal itu dan ada pada saya. Saya tidak tahu dia sudah diturunkan kerana saya masa menyediakan teks ini masih lagi ada dan saya boleh serah kepada Dipertua print screen apa yang saya tapi Tan Sri Speaker, saya menghormati keputusan Tan Sri Speaker. Tapi konteks kalau artikel itu memang tidak ada sekarang. Jelutong jangan nak belitkan. Baik, ini saya sebut, saya bagi ni. Speaker dah saya faham. pun tak nak tengok, tapi itu dibaca seperti yang telah disebut oleh Ketua beliau mempetik. Oleh itu serahkan artikel kepada saya untuk saya sahkan dan saya akan berikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk siasatan. Tan Sri Speaker, sikit saja Tan Speaker. Tan Sri Speaker, di Singapura kalau membuat kenyataan yang tidak betul dan tidak disokong oleh fakta, boleh diambil tindakan, Tan Sri Speaker. Ini Malaysia, bukan Singapura. Ini Malaysia lah. Tapi di sini juga perlu bertanggungjawab. Perlu berdasarkan sebab kepada... itu saya katakan tadi, saya akan ambil artikel ini dan saya kiranya artikel ini tidak benar. Tindakan akan diambil terhadap... Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Serahkan artikel ini kepada saya untuk saya sahkan dengan pihak Menteri sama ada ianya genuine atau tidak. Kalau tidak, kita akan ambil tindakan. Sebab itu Tuan Dipertua, saya bangkitkan... Dia quote tadi. Dia quote. Saya dengar. Saya bangkitkan untuk disiasat oleh pihak Menteri. Saya faham. Bukan saya mengesahkan berita Betul. ini. Saya faham tu. Terima kasih Tuan Dipertua yang bijaksana.
Akhirnya Tuan Dipertua, pindaan rang undang-undang ini bukan sahaja penting dari segi memberi hak kepada golongan yang layak, tetapi juga sebagai satu mekanisme untuk memastikan keselamatan negara terjamin daripada sebarang penyalahgunaan sistem kewarganegaraan dengan memperkenalkan kawalan yang lebih ketat seperti ujian bahasa, program prioritisme dan pengawasan selepas pemberian kewarganegaraan. Kita dapat menjaga kedaulatan negara ini dengan lebih baik, dan saya menyeru agar kita semua menyokong pindaan ini demi negara kita yang tercinta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya nyebut Gopeng. Kalau cepat tolong serahkan pada saya artikel itu ya. Baik, terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana izinkan saya untuk mengambil peluang dalam perbahasan kali ini. Saya mula gini. Bagi kerajaan, kita melihat pemberian kepada individu yang layak merupakan anugerah yang tertinggi, adalah hak eksklusif kerajaan persekutuan, dan ia tidak boleh diberikan, dianugerahkan kepada individu-individu sewenang-wenangnya. Tetapi pada masa yang sama kita harus juga memahami kepada golongan yang layak tetapi tertangguh selama ini untuk menuntut hak kewarganegaraan mereka. Ini merupakan hak asas bagi mereka menjalankan kehidupan harian seperti yang kita nikmati di tanah air yang tercipta ini. Tanpa hak kewarganegaraan, mereka terpaksa berdepan dengan pelbagai kesukaran, termasuk akses kepada pendidikan, penjagaan kesihatan dan pekerjaan dan sebagainya. Oleh itu, saya melihat pindaan ini telah mengambil kira ke semua aspek, termasuk kita nak memastikan pemberian hak kewarganegaraan itu dengan syarat yang ketat. Ini adalah middle ground yang kita dapat capai untuk memastikan tiada sesiapa kanak-kanak yang berada dalam golongan yang layak tetapi tertangguh hak mereka selama ini. Tan Sri Speaker, pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tanah dan penghargaan kepada Menteri KDN dan juga seluruh tenaga KDN kerana usaha yang gigih telah pun dilaksanakan Menteri dalam tempoh setahun dua ini untuk menguruskan banyak kes-kes permohonan yang telah pun lama tak diuruskan dengan baik atas faktor-faktor yang berbeza-beza. Kalau kita lihat kepada angka yang tersenarai dalam data yang terkini, saya ingin menjelaskan daripada tahun 2013 hingga tahun 2022, sebenarnya kadar kelulusan untuk permohonan kewarganegaraan hanya sekitar bawah 40%. Tetapi setelah Menteri mengambil tanggungjawab sebagai Menteri KDN, kita lihat peningkatan yang sangat-sangat ketara. Dan setakat 1 hari bulan Oktober tahun 2024, angka itu telah pun melonjak kepada 66% untuk menguruskan sebanyak 17,000 kes permohonan. Ini tidak bermaksud kerajaan sewenang-wenangnya untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada pemohon, tetapi sebahagian besarnya telah pun lama tunggu dan diuruskan dengan baik dan cekap oleh tim dan juga menteri. Dan setakat ini pusat khidmat yang saya uruskan kes-kes permohonan seumpama ini lebih daripada 50 kes. Setakat ini hampir 20 kes yang telah pun diluluskan permohonannya. Tahniah dan syabas sekali lagi saya ingin ucapkan kepada menteri dan tim keseluruhannya. Dalam pindah ini saya ada beberapa perkara yang saya ingin nak bangkitkan. Setelah mendengar pandangan-pandangan ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengutarakan pandangan, ada 2-3 perkara yang saya ada pandangan yang lebih kurang sama. Pertamanya, selalunya kes yang kita uruskan itu kebanyakannya berkaitan dengan kes 15A. Selalunya mereka telah pun mohon lama, sekian lama tapi tak dapat keputusannya. Ataupun mereka dapat keputusan tetapi tidak diberitahu sebab ditolak. Lulus tu sudah tahu dah, tapi ditolak tu tanpa ada sebabnya. Oleh itu saya ingin memohon kepada menteri bukan setakat hanya memberikan jaminan dalam dewan ini, tetapi wujudkan satu SOP atau peraturan secara bertulis untuk memastikan mereka yang hadir ke kaunter bukan ditolak balik ke rumah dengan tak ada sebab yang munasabah. Mereka yang sepatutnya layak, mereka diberikan SOP
bagi guideline yang jelas, bagi SOP yang jelas, peraturan yang jelas, dan pada masa yang sama juga harus memutuskan satu tempoh yang munasabah 6 bulan hingga 1 tahun untuk memastikan keputusan tentang permohonan itu sama ada lulus ataupun tidak harus diberitahu kepada mereka. Tidaklah seperti mana yang kes yang saya katakan tadi, 50 kes dalam pusat khidmat saya. Ada yang sejak tahun 2007 lagi, 2011 lagi dan sebagainya. So saya mohon kepada Menteri bukan setakat jaminan dalam dewan ini tetapi buatnya secara tertulis dan dilaksanakan oleh setiap jabatan di setiap daerah nanti. Dan satu lagi saya ingin nak kongsikan juga seperti mana yang dikatakan oleh Besut tadi. Saya pun ada kes umpama ini juga. Ada juga permohonan-permohonan 3 adik-beradik yang mereka dapat sijil lahir. Tetapi apabila mereka nak buat kad pengenalan, didapati bahawanya sijil kelahiran, sijil beranak itu dikatakan didakwa adalah palsu. So saya tak pasti ada berapa kes yang ada terdapat dalam permohonan kita, status permohonan ini, dan kes ini telah pun ditolak. Dan mereka ni tidak dapat atas sebab teknikal dia tak ada sijil lahir yang sah. Walaupun boleh buat laporan DNA untuk membuktikan ada talian hubungan dengan ibu dan bapa, tetapi ini telah pun menyukarkan mereka, malah mereka adalah sudah mencapai ke umur 18 hingga 21 dan mereka telah pun tahun demi tahun untuk menunggu sampai sekarang tak boleh selesai. So maka saya mohon kepada Menteri perlu ada satu panduan yang jelas, SOP yang jelas kepada mereka dan harus siasat juga apakah kes ini berleluasa berlaku. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab isu sijil beranak yang tidak sah dan kemudiannya dapat tahu apabila permohonan untuk kad pengenalan untuk kanak-kanak kita. So saya memandangkan masa tak mengizinkan, saya ingin merumuskan bahawanya saya menyokong penuh pindaan ini kerana telah pun mengambil satu middle ground walaupun ada beberapa pandangan yang berbeza, tetapi saya lihat keseluruhannya adalah satu kebaikan untuk mereka yang lama menunggu dan mereka layak selama ini. Sekian saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya input Jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya mulakan perbahasan ini dengan membaca 7 wasiat Raja-Raja Melayu yang di mana secara kesimpulannya ia banyak menyentuh perkara yang berada di dalam perlembagaan persekutuan yang kita pegang. Yang pertama, Persekutuan Tanah Melayu iaitu Malaysia. Yang kedua, Tanah Simpanan Melayu melebihi nisbah 50%. Ketiga, Regimen Askar Melayu sebagai benteng keselamatan negara. Keempat, kedaulatan Raja-Raja Melayu dalam memerintah negara. Kelima, Islam sebagai agama persekutuan. Keenam, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan yang terakhir, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Sekiranya kita meneliti 7 wasiat ini, Tan Sri Ketua, ia adalah satu pemboleh ubah malar bagi memastikan Malaysia kekal menjadi negara yang aman damai, harmoni dan maju dalam keadaan mengekalkan identiti Malaysia, identiti negara sebagai negara yang berdaya saing. Asas wasiat raja-raja ini, Tan Sri Ketua, keistimewaan orang Melayu di negara ini tidak pernah menghalang hak-hak kaum lain ataupun bersifat menindas. Kerana keistimewaan ini hanyalah menggambarkan penghormatan sebagai anak watan, bukannya seperti tuan dan hambanya. Tidak ada sedikit pun pernyataan daripada 7 wasiat ini yang cuba menidakkan kepentingan dan kedudukan kaum-kaum lain sebagai warga negara. Oleh demikian, kalau kita rujuk kepada pindaan jadual kedua, iaitu berkenaan dengan kelahiran kanak-kanak di dalam persekutuan dan ibu bapanya hanyalah berumah statin tetap di dalam persekutuan. Kalau saya bacakan, jadual kedua kepada pelbagai persekutuan dipinda A dalam bahagian 2 dalam seksyen 1 dalam perenggan A dengan menggantikan perkataan seorang warga negara atau berumah statin secara tetap di persekutuan dengan perkataan seorang warga negara. Pindaan ini semestinya akan mendapat tentangan ataupun impak yang negatif daripada pihak-pihak yang tertentu. Dan antara perkara pokok yang mereka tidak bersetuju
adalah memikirkan kesukaran membesarkan seorang anak yang berstatus stateless dan iaitu tiada kerakyatan di negara sendiri. Oleh yang demikian, selaku ahli ataupun segalaku negara yang prihatin, saya mohon sedikit pencerahan ataupun penjelasan daripada pihak kerajaan. Yang pertama, apakah jaminan kerajaan agar kebajikan mereka yang tergolong dalam kategori ini terpelihara sebaiknya, terutamanya dari sudut keperluan asas seperti pendidikan dan kesihatan. Yang kedua, berapakah anggaran tempoh masa bagi memproses setiap permohonan yang diterima dan adakah akan ditambah baik agar dapat mengurangkan waktu menunggu kelulusan. Ini diangkat oleh kebanyakan ahli parlimen kita yang berbahas sebelum ini. Dan apakah langkah intervensi kerajaan sekiranya situasi rakyat tanpa kerakyatan di Sabah dan Sarawak terutamanya semakin parah selepas terlaksananya pindaan akta perlembagaan ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, secara dasar dan keseluruhannya, pindaan ini semestinya akan mengetatkan lagi syarat-syarat menjadi warga negara Malaysia. Secara zahirnya, dia akan memberikan banyak kebaikan kepada masa depan negara. Kewarganegaraan ini seharusnya bersifat eksklusif, bukan inklusif, agar kita boleh mendabik dada dengan bangganya mengaku saya anak Malaysia. Namun, sebagai rakyat Malaysia yang baik, apakah cukup sekadar kita menjana ekonomi atau membayar cukai? Apa pula indikator kepada semangat patriotisme kita dalam membalas budi anugerah yang kita terima sebagai warga negara ini? Jadi di sini saya ingin mencadangkan agar pertamanya mengadakan satu ujian tertentu yang lebih spesifik dan berat bagi menguji kesetiaan dan ketaatan mereka yang memohon kewarganegaraan selepas bermustatin tetap di negara ini, bukan sekadar penguasaan bahasa Melayu. Yang kedua, mewajibkan mereka yang dianugerahkan kewarganegaraan melalui pindaan ini dengan menyertai program PLKN 3.0 dengan kesesuaian modul yang berada di bawah seliaan Kementerian Pertahanan. Yang ketiga, menaik taraf perkhidmatan yang sedia ada dalam memproses pelbagai jenis permohonan dalam skop kewarganegaraan. Sebagai konklusinya, Tan Sri, kewarganegaraan adalah anugerah yang seharusnya dihargai oleh setiap rakyat Malaysia. Anugerah ini semestinya datang dengan harga di mana ianya harus dibayar dengan ketaatan dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada tanah air kita yang kita cintai ini. Bagi orang bukan Melayu dan orang bukan asli, kewarganegaraan menjadi kontrak sosial di antara individu dan negara yang juga menatijahkan kepada ketaatan dan kesetiaan kepada negara. Jadi sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas anugerah kewarganegaraan ini. Ingat, dalam keadaan kita sebagai rakyat, kita dipayungi oleh raja-raja dan setiap rakyat berlindung di bawah naungan raja-raja. Ada di luar sana rakyat yang diusir keluar daripada tanah air mereka sendiri, dibunuh serta dibakar hidup-hidup hanya kerana mempertahankan kewarganegaraan ini, iman dan Islam dan mereka. Saya yakin dengan pindaan ini, prinsip keadilan dan hak asasi manusia dapat diterapkan lagi dengan memastikan semua kanak-kanak tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa mempunyai hak yang sama di bawah undang-undang Malaysia. Dengan ini saya mohon menyokong. Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih. Saya jemput Kota Melaka. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam membahaskan pindaan perlembagaan persekutuan pada kali ini. Tan Sri Speaker, seperti yang kita tahu, ekoran daripada permintaan, terutama daripada golongan wanita dan juga golongan ibu yang menuntut hak supaya apabila anak mereka dilahirkan di luar negara, boleh juga dapat warga negara seperti ibu ialah ayah mereka ialah warga negara. Jadi dengan tuntutan tersebut, kerajaan telah membentangkan ruang undang ini di Parlimen. Dan kita juga tahu apabila kita nak bincangkan tentang isu warga negara ini satu isu yang serius, di mana kita perlu menjaga kedaulatan negara kita. Sebab itu warga negara ini tidak boleh diberikan dengan secara longgar. Sebab itu apabila kita nak pindah
tentang membenarkan supaya ibu anak kepada ibu yang berada di luar negara itu dapat warga negara. Kita juga kenakan beberapa pindaan kali ini. Dan ekoran daripada itu kita dapat lihat ada juga terutama daripada CSO yang tidak setuju terhadap beberapa perkara dalam pindaan kali ini. Akan tetapi saya rasa kita perlu berikan satu pujian kepada menteri kerana menteri telah dengan sikap yang terbuka telah adakan banyak libat urus dengan semua pihak, dengan semua ahli parlimen, dengan semua CSO yang terlibat. Dan saya rasa dalam hal ini kita ada menunjukkan bahawa ini adalah satu reformasi institusi yang telah kita laksanakan. Dalam isu ini kita lihat kenapa CSO di luar sana ada lagi banyak kerisauan. Saya lihat ini adalah kerana public confidence itu. Ada kekurangan daripada public confidence. Ada defisit public confidence. Kenapa saya kata begitu? Barangkali oleh kerana sejarah sebelum itu, pengalaman sebelum itu, mereka takut. Kalau semuanya adalah secara pendaftaran, mereka takut kerana tidak ada kepastian. Barangkali hanya berdasarkan kepada budi bicara. Sebab itu mereka risau. Dan untuk mengembalikan confidence mereka, keyakinan rakyat kepada kita, saya rasa kita perlu ada unsur transparansi dan juga pengawasan yang sepenuhnya supaya kita boleh dapat semula keyakinan orang ramai terhadap dalam isu ini. Kenapa saya kata begitu, Tan Sri Speaker? Kita sebagai wakil rakyat, pejabat kita hari-hari dapat banyak aduan tentang permohonan kewarganegaraan ini. Ada pemohon yang saya lihat, saya kesian kepada mereka. Anak dia lahir, mohon 4 kali. Setiap kali perlu tunggu 3, 4 hingga 5 tahun. Dia mohon gagal 4 kali. Sehingga anak dia sudah lebih daripada 21 tahun tetapi masih lagi tidak berjaya mendapat warga negara. Dan bukan itu saja. Dia juga telah belanja banyak wang. Ada pihak yang tidak bertanggungjawab pergi approach mereka, kata you beri sekian wang, dia boleh dapatkan warga negara untuk mereka. Tetapi itu semua penipuan. Mereka rugi begitu. Jadi ini pengalaman telah merisaukan pemohon ini semua. Dan saya nak beritahu kepada Tan Sri Speaker, banyak kes yang tertangguh terlalu lama. Memang kita perlu puji kepada menteri sebab dia telah banyak meluluskan, memproseskan permohonan yang sedia ada. Tetapi di tangan saya, Tan Sri Speaker, ini permohonan sejak tahun 2010. Saya pun terkejut apabila dia beritahu saya, dia mohon 2010 sampai sekarang, sudah 14 tahun, tak ada jawapan. Saya pada mulanya saya pun tidak percaya takkan sampai 14 tahun. Tetapi apabila saya semak dengan JPN, memang betul. Belum lagi ada apa jawapan, sudah 14 tahun. Jadi inilah yang telah menyebabkan confidence deficit di luar sana. Begitu juga Tan Sri Speaker, satu kes, dia berjaya dapat kewarganegaraan sudah lulus. Akan tetapi bila dia dapat surat ini, mereka pula tambah satu syarat di mana meminta pemohon mengemukakan surat pengesahan ataupun bukti tidak memiliki pasport asing daripada pihak kedutaan China. Macam mana pemohon ini dia sudah dapat warga negara, dengan gembiranya dia dapat, tetapi ada satu syarat, suruh dia pergi ke kedutaan China untuk sahkan bahawa dia tidak memiliki pasport negeri China. Tan Sri Speaker, kalau sebaliknya, kalau ada seorang asing datang ke negara kedutaan kita nak suruh kita sahkan bahawa dia tidak memiliki pasport Malaysia, bagaimana kita nak keluarkan pengesahan sedemikian? Sebab itu bila pemohon ini, saya kesian dia lah, dia pergi ke kedutaan China cakap minta maaf, mereka tidak akan keluarkan surat sedemikian untuk mengesahkan anda tidak memiliki pasport negara dia. Jadi benda-benda ini, teknikal pentadbiran ini telah menyusahkan pemohon. Dan itulah yang saya kata defisit. Ada defisit.
confident yang timbul di sana. Jadi bagaimana kita nak meyakinkan semula mereka? Pertama saya lihat menteri yang ada hari ini memang dia committed nak selesaikan semua isu ini. Tetapi saya rasa saya minta saya ada satu cadangan supaya kita tubuhkan ataupun melalui jawatan kuasa pilihan khas yang ada di parlimen ini, contohnya jawatan kuasa pilihan khas hak asasi. Kita minta supaya kementerian boleh berikan laporan kepada kita. Mungkin quarterly ataupun setiap 6 bulan tentang proses yang mereka terima, berapa lama mereka dah proses, berapa kes yang tertunggak, kenapa tunggak. Itu saya rasa dengan check and balance tersebut, saya rasa kita boleh mendapat keyakinan daripada orang ramai. Jadi akhir sekali Tan Sri Speaker, saya nak tekan di sini, bagi kita bila kita lahir, kita bertuah, kita dapat warga negara. Tetapi bagi mereka yang tak dapat warga negara itu adalah satu perkara yang amat penting bagi mereka. Tanpa IC biru ini, mereka tidak boleh pergi ke sekolah belajar. Saya ada kes di mana dia memang pelajar cemerlang, SPM dapat skor 9A, tetapi tidak dibenarkan pergi ke STPM. Satu cerita yang amat sedih. Murid yang cerdik tak dapat pergi. Dia tanya saya, kenapa orang yang main bola sepak, handal main bola sepak boleh dapat warga negara? Saya cerdik, belajar, lain kali nak jadi accountant, tapi tak dapat warga negara. Apa yang saya perlu buat? Saya pun tak boleh buat apa. Saya hanya boleh berikan dia sedikit bantuan untuk dia ambil tuition daripada luar untuk menduduki STPM. Tetapi itu masalah tidak selesai. Sebab selepas tu dia nak pergi ke universiti, macam mana nak pergi? Itulah masalahnya. Sebab itu bagi mereka ini adalah penting. IC biru itu penting untuk mereka. Jadi kita perlu bantu mereka. Saya nak kongsi satu cerita, Tan Sri Speaker. Ada seorang saya bantu dia dapat warga negara. Saya nak terima kasihlah kepada menteri. Dia pergi ke Putrajaya, dia terima surat tersebut daripada Putrajaya, dia menangis sampai Melaka. Kenapa? Sebab bagi dia kata dia sudah tunggu 20 lebih tahun. Dia tak boleh pergi kerja. Dia pergi kerja pun curi-curi pergi kerja. Dan majikan bayar dia lebih rendahnya upah. Sebab dia memang tak boleh kerja, tapi majikan kesian dia kasih dia kerja. Itu yang berlaku, yang kita harus bantu mereka. Kita sebagai wakil rakyat, kita perlu bantu mereka. Kita perlu sokong rang undang-undang ini. Dan juga saya nak ucapkan terima kasihlah kepada menteri, di mana sebelum ini saya ada bangkit satu isu permohonan warga negara di Kamar Khas, Tan Sri Speaker. Pemohon tersebut sebenarnya sudah meninggal dunia. Tetapi sebelum dia meninggal dunia, dia datang jumpa saya, dia minta saya tolong. Saya janji saya nak tolong dia. Jadi pun dia telah meninggal dunia, tetapi saya masih lagi bangkitkan permohonan dia di Kamar Khas. Dan saya minta supaya kementerian boleh memberikan satu kelulusan yang special punya kelulusan untuk dia. Bulan lepas anak dia telefon saya. Mak dia yang sudah meninggal dunia dapat warga negara. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada menteri. Saya nak ucapkan terima kasih kepada menteri. Jadi akhirnya saya nak minta supaya kementerian boleh sediakan satu SOP yang jelas. Satu SOP yang jelas, yang transparent, supaya semua tahu apabila mereka nak mohon bagaimana caranya, apa sebab mereka gagal. Supaya kita dapat meyakinkan orang ramai terhadap kementerian. Dengan itu, sekian, terima kasih Tan Sri Speaker. Baik. Saya nyebut bagi. Terima kasih Tan Sri Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Dalam mata yang bersih, merayap cahaya yang jernih, aku sama menagih kemerdekaan kekasih. Dalam dada yang mesra tenang telaga cinta, aku janji setia membela tanah pusaka. Tan Sri Speaker, itu adalah nukilan sajak daripada Dato' A. Samad Said. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang yang cukup bersejarah ini.
Secara peribadi saya tak sangka dalam masa kurang daripada 2 tahun saya akan dapat peluang untuk membahaskan suatu rang undang-undang yang bertujuan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Jalan kita sampai ke momen ini, Tan Sri Speaker, penuh dengan liku dan cabaran. Daripada manifesto yang nampak mudah, iaitu memberi kewarganegaraan sama rata kepada ibu warga negara Malaysia, ianya menjadi persoalan-persoalan, perbincangan-perbincangan dan tumbuhnya cadangan-cadangan yang lain dan pindaan-pindaan yang lain. Dan kita tahu apa yang berlaku, Tan Sri Speaker. Sudah pun dilakar sejarah. Perbincangan, perbahasan, kritikan, kecaman dalam proses yang mana kita akhirnya sampai ke tahap kita ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini membahaskan rang undang-undang pindaan perlembagaan ini. Ya, YB Menteri sendiri sudah tentu telah menerima banyak kritikan dan serangan daripada lawan dan juga kawan mengenai isu ini. Mengapa? Mengapa respons yang begitu hebat, begitu tajam tentang isu ini? Ini kerana, Tan Sri Yang Dipertua, kewarganegaraan itu adalah sesuatu yang begitu penting bagi setiap individu. Tan Sri Yang Dipertua, individu tanpa kewarganegaraan atau stateless persons mengalami pelbagai kesukaran. Kesukaran untuk mendapat akses, menikmati hak-hak asasi yang asas dan mendapat pendidikan tinggi, khidmat kesihatan, berkahwin dan bekerja. Kalau nak mati pun susah, Tan Sri Speaker, bila kita tak ada kewarganegaraan ini. Situasi ini sudah tentu memberikan tekanan mental kepada individu tanpa warga negara. Saya sendiri pernah berjumpa dengan seorang yang dah dewasa, hidup dekat Malaysia selama-lamanya setakat ini, tetapi tak ada kewarganegaraan. Nak buat apa-apa pun susah, Tan Sri Speaker. Saya dah lihat, dah jumpa ibu, bapa yang memikirkan masa hadapan anak mereka, orang dewasa yang hidup dengan penuh dugaan kerana isu kewarganegaraan. Ini bukan isu main-main, bukan isu remeh, bukan isu picisan. Orang tanpa warga negara bukan seperti yang digemburkan. Mereka bukan warga negara Cina ataupun warga negara Bangladesh. Mereka tinggal dalam tanah air kita, tapi tak ada dokumen kewarganegaraan. Saya tengok dekat media sosial betapa sinisnya beberapa orang apabila ada rakyat yang dapat warga negara, ada individu dapat kewarganegaraan. Kenapa kita dengki sangat? Kenapa kita nak nafikan nikmat sedikit ini pada orang-orang seperti ini? Walk a mile in their shoe, dengan izin Tan Sri Speaker. Barulah kita nak bersuara tentang mereka yang mengharungi begitu banyak keperitan hanya kerana tak ada dokumen kewarganegaraan. Tan Sri Speaker, saya harap bahawa kita jangan lagi polemikkan isu kewarganegaraan ini, supaya kita dapat bersama-sama ada empati pada mereka. Tan Sri Speaker, kita tahu undang-undang ini masih tidak sempurna. Undang-undang manusia memang tidak akan sempurna. Tetapi adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai ahli parlimen untuk membangkitkan beberapa perkara yang sebelum ini pun telah dibangkitkan oleh beberapa ahli parlimen yang lain. Pertamanya, saya faham mengapa rang undang-undang ini bersifat prospektif dan bukannya retrospektif. Tetapi apabila insya-Allah kita luluskan rang undang-undang ini, pindaan ini, ianya merupakan satu statement of intent dengan izin bahawa inilah dasar negara kita yang baru. Jadi permohonan-permohonan sebelum ini oleh mereka yang mengalami kesukaran untuk mendapat kewarganegaraan kerana ibu mereka adalah berkahwin dengan bukan warga negara, saya fikir bahawa kita harus as a policy statement kita kena beri kewarganegaraan ataupun sekurang-kurangnya lupuskan ataupun selesaikan isu-isu permohonan ini. Kedua, saya mohon sedikit masa lagi. Isu tentang pindaan pada perkara 262. Banyak diperkatakan di luar sana dan sememangnya ada risiko sekiranya isteri yang dapat kewarganegaraan kemudian bercerai, kewarganegaraan mereka dilucut dan menjadikan mereka stateless. Saya ingin mendapat penjelasan apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan isteri bukan warga negara tidak menjadi stateless, dan lebih penting lagi, saya ingin supaya menteri catatkan dalam Hansard di ruang
Dewan yang mulia ini bahawa tidak akan ada seseorang yang akan dilucutkan kewarganegaraan mereka sekiranya ia menjadikan individu tersebut stateless. Maknanya kalaupun ada permohonan, kalau akhirnya apa yang terjadi adalah individu itu, isteri itu akan menjadi stateless, kita jangan lucutkan kewarganegaraan itu. Saya nak supaya menteri bagi jaminan tersebut. Tan Sri Di-Pertua, kita bercakap tentang kontrak sosial John Locke di mana individu memberi sedikit kebebasan dan hak mereka kepada negara atau daulah atau state untuk memastikan bahawa mereka dilindungi oleh state atau negara tersebut. Kewarganegaraan ini, Tan Sri Speaker, memaksikan kita pada satu entiti negara, mengikat kita pada masyarakat dengan identiti bersama. Kewarganegaraan ini membolehkan individu untuk hidup dengan bermaruah, dengan hak dan kebebasan dalam satu negara yang berdaulat. Jadi diharapkan, Tan Sri yang Di-Pertua, dengan pindaan ini kita akhirnya memberi sedikit keadilan kepada anak-anak yang lahir, kepada ibu-ibu yang berkahwin dengan warga negara. Kita, Tan Sri Speaker, kita buat seberapa baik yang boleh dalam peluang dan ruang yang diberikan kepada kita. Yang lain, Tan Sri Speaker, kita berserah kepada Yang Maha Esa, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Bangi mohon menyokong. Terima kasih Bangi. Saya jemput Bayan Baru. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberi peluang kepada Bayan Baru untuk membahaskan isu yang begitu penting, dan saya sudah pasti bahawa rakyat di luar sedang memerhati semua perbahasan dan semua keputusan ahli-ahli parlimen untuk mengundi esok. Tan Sri Speaker, isu kewarganegaraan ini telah selama bermasalah di negara kita. Setiap pusat khidmat di ahli parlimen ke, adun ke, sudah sememangnya mempunyai banyak berlonggok-longgok permohonan. Tan Sri Speaker, saya masih ingat dulu tahun 2008 selepas kita jadi ahli Dewan Rakyat, Tan Sri Speaker sendiri pun bersama dengan Bayan Baru sama-sama kita pergi ke Putrajaya membawa anti-anti makcik-makcik yang begitu tua yang masih stateless dengan IC merah, ada yang tak ada IC pun, ya, ke Putrajaya untuk memohon kerakyatan. Dan inilah satu isu kemanusiaan, inilah isu keadilan kepada orang yang berhak, dan ini adalah satu isu belas kasihan. Tetapi pada masa yang sama, saya pun faham tentang peranan KDN, peranan Majlis Raja-Raja untuk mempertahankan keselamatan negara. Jadi saya nampak bahawa rang undang-undang perlembagaan ini adalah satu proses yang sangat matang. Sangat matang kerana kalau kita imbas ini, kita nampak bahawa perjuangan untuk mendapatkan kerakyatan yang saksama, yang adil, telah melalui proses yang sangat-sangat lama, dan setiap institusi memainkan peranan yang begitu baik sekali. Saya ingin memberi kredit where the credit is due. Terutamanya saya nak bagi kepada Majlis Raja-Raja kerana Majlis Raja-Raja memberi perkenan dan juga menjunjung kasih kerana memberi perkenan, dan mereka melaksanakan tugas dengan baik untuk safeguard keselamatan negara. Kedua, saya ingin memberi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak kerana mereka setelah melihat semua isu ini memberi perkenan, ya, dan memberi persetujuan kepada perpindahan perlembagaan. Saya ingin memberi penghormatan kepada Perdana Menteri kita juga kerana ini adalah apa yang we call political will, yang bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan satu isu ketidakadilan yang berlaku dalam masyarakat kita, dan Perdana Menteri telah memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri yang begitu committed dan mempunyai kesabaran. Saya rasa kesabaran tahap dewa lah, kerana menteri ini dia diketuk, dikecam left, right, center, up, down dan semuanya, dan akhirnya